Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-40. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-42 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركبال أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dengan Madinah dan mereka, iaitu pihak musuh, berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah, sedangkan kafilah iaitu rombongan pedagang kaum kafir musyrikin berada di tempat yang rendah dari tempat kamu, iaitu di tepi laut. Jika kamu berjanji dengan mereka mengenai peperangan itu, nescaya kamu tidak bersisih dalam menentukan harinya. Tetapi pertemuan antara pasukan tentera kamu dengan pasukan tentera mereka yang tidak disangka-sangka itu ialah supaya Allah melakukan suatu perkara, iaitu kemenangan Islam yang telah ditetapkan berlakunya, iaitu supaya orang kafir musyrikin yang binasa itu musnah dengan keterangan yang membuktikan kesalahan mereka, dan supaya orang Islam yang hidup itu hidup dengan keterangan yang membuktikan kebenaran mereka, kerana sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa menurut pakar bahasa, kalimah Al-Mi'ad bermaksud perjanjian, masa dan tempat. Manakala Al-Imam Al-Mufassir Burhanuddin Abil Hasan Ibrahim bin Umar Al-Biqai memahami perkataan tersebut sebagai tempat, iaitu jika kaum muslimin dan kaum kafir musyrikin mengadakan perjanjian, maka sudah pasti berlakunya perbezaan pandangan. Perkara ini disebabkan kerana terdapat dua faktor. Pertama, jarak yang jauh dari tempat masing-masing, iaitu kaum muslimin dari Madinah dan kaum kafir musyrikin pula dari Mekah, serta kesukaran mereka dalam mengatur masa perjalanan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kedua, keengganan tentera Islam untuk menghadapi tentera kafir musyrikin kerana mereka menyedari keterbatasan kemampuan mereka dan kekuatan pihak musuh,
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kehendak dan perancangan. Maka berlakulah pertembungan dan pertempuran di tempat tersebut pada hari dan waktu yang tertentu. Manakala Al-Imam Syekh Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur pula menyatakan bahawa kalimah Al-Mi'ad bermaksud masa. Ini kerana keadaan kedua-dua pihak iaitu tentera Islam dan tentera kafir musyrikin adalah tidak sama untuk memenuhi perjanjian dengan tepat pada waktu yang sama. Dan ia juga merupakan suatu perkara yang sangat sukar. Apatah lagi, pengiraan masa pada ketika itu hanya berdasarkan kepada peredaran matahari dalam sehari. Menurut At-Tahir Ibn Ashur lagi, ayat ke-42 surah Al-Anfal ini seolah-olah mengatakan bahawa apa yang berlaku itu merupakan suatu kemudahan daripada Allah, kerana dialah yang mengatur dan menetapkan demikian supaya kamu mengetahui bahawa kemenangan yang kamu capai adalah bersumberkan daripada Allah. Perkara ini adalah sama dengan firman Allah, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama waliyabliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim." Dan bukanlah kamu, wahai Muhammad, yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar untuk membinasakan orang kafir dan mengurniakan kepada orang yang beriman dengan pengurniaan yang baik, iaitu kemenangan daripadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat yang ke-17. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-42 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa ketika pasukan tentera Islam berada di pinggir gunung yang dekat dengan Madinah, pihak tentera musuh pula berada di pinggir gunung yang jauh dari Madinah. Manakala kafilah Abu Sufyan yang membawa hasil dagangan kaum kafir Quraisy pula berada di tempat yang rendah dari tempat tentera Islam, iaitu berada di tepi laut. Jika tentera Islam mengadakan persetujuan dengan tentera kafir musyrikin untuk berperang pada hari dan tempat tertentu, maka sudah pasti tentera Islam akan berselisih pandangan antara sesama mereka, memandangkan bilangan tentera kafir musyrikin ketika itu adalah berlipat kali ganda ramainya daripada jumlah tentera Islam. Perkara ini akan menyebabkan tentera Islam berasa takut dan gerun terhadap pihak musuh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sesuatu perkara yang telah ditentukannya, iaitu Allah hendak menghadapkan kaum muslimin dengan suatu kenyataan, iaitu mereka mesti berperang dengan kaum kafir musyrikin. Mereka juga tidak diberikan peluang untuk mengundurkan diri, melainkan terus maju ke medan peperangan. Mudah-mudahan orang kafir musyrikin yang binasa itu terus menjadi kafir dengan terang dan nyata. Begitu juga sebaliknya, iaitu berimanlah orang mukmin dengan terang dan nyata. Peperangan Badar merupakan suatu bukti yang nyata bahawa Allah menolong para pejuang Islam dan mengecewakan musuh mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-42 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-42 surah Al-Anfal ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menentukan segalanya, termasuklah menetapkan hari dan tempat berlakunya peperangan Badar. Walaupun ketika itu tentera Islam berada dekat dengan Madinah, manakala tentera kafir musyrikin pula berada jauh dari tempat mereka. Sedangkan kafilah Abu Sufyan yang membawa hasil dagangan dari Syam pula melalui jalan lain yang berhampiran dengan laut. Ini kerana jika tentera Islam mengadakan persetujuan dengan tentera kafir musyrikin untuk berperang pada hari, masa dan tempat tertentu,
maka sudah pasti tentera Islam akan saling berselisih dan bertelingkah sesama mereka, memandangkan jumlah tentera musuh adalah lebih ramai dan berlipat kali ganda berbanding dengan jumlah tentera Islam. Tetapi Allah Maha berkuasa menentukan segalanya. Allah berkehendak supaya tentera Islam bertembung dengan tentera kafir musyrikin secara tidak disangka-sangka, supaya dia memberikan kemenangan kepada tentera Islam dan mengazab tentera musuh. Perkara ini sekaligus membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah serta membuktikan kebenaran wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat yang dimuliakan, ayat ke-42 surah Al-Anfal ini memberikan pengajaran kepada kita supaya meyakini dan mempercayai segala aturan, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak menyukai sesuatu perkara atau peristiwa tertentu yang berlaku ke atas diri kita, terutamanya musibah dan perkara malang. Ini kerana setiap perkara atau peristiwa yang berlaku ke atas diri kita, semuanya telah ditentukan oleh Allah, sama ada perkara baik atau buruk. Jika kita tidak menyukai sesuatu perkara atau peristiwa itu berlaku, maka ingatlah bahawa Allah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk kita, sama ada kemenangan dan kebahagiaan di dunia maupun kemenangan dan kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu sedangkan ia adalah baik bagi kamu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia adalah buruk bagi kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'a sabar, fakana khairan lah." Sangat menakjubkan urusan bagi seorang mukmin, kerana setiap perkara itu adalah baik baginya. Perkara ini tidak akan berlaku kecuali pada seseorang mukmin. Jika dia mendapat nikmat kesenangan, maka dia bersyukur dan perkara itu adalah baik baginya. Tetapi jika dia ditimpa musibah kesusahan, maka dia bersabar dan perkara itu juga adalah baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-42 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah meyakini dan mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menentukan segalanya. Allah berkehendak untuk menetapkan semua perkara, sama ada di langit maupun di bumi. Sesungguhnya, setiap perkara yang berlaku itu membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta membuktikan kebenaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, setiap orang Islam perlulah meyakini dan mempercayai segala aturan, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak menyukai sesuatu perkara itu berlaku, terutamanya musibah. Ini kerana setiap peristiwa yang berlaku itu semuanya telah ditentukan oleh Allah, sama ada perkara baik atau buruk. Jika ditimpa dengan musibah, ingatlah bahawa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik, sama ada kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.